imam, tuan bilal, tuan siap, dijualkan kuasa masjid, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan dunia dari Allah, maka pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan solat jamaah, seterusnya berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, yang maknanya menuntut ilmu difardukan ke atas setiap orang muslim. Muslim di sini dengan makna kena pada lelaki dan perempuan dari kalangan muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kata para ulama, berdasarkan kepada hadis ini diketahui bahawasanya menuntut ilmu itu suatu kefarduan bagi setiap orang muslim, fardu ain. Tetapi menuntut ilmu yang dimaksudkan di sini bukanlah menuntut segala jenis ilmu, kerana ilmu itu banyak cabangnya, banyak jenisnya. Tetapi yang dimaksudkan daripada hadis ini kata para ulama ialah ilmu fardu ain. Kerana ilmu fardu ain adalah ilmu yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim untuk menuntut akan dia. Contohnya seperti ilmu akidah, ada qadar daripada ilmu akidah, ada qadar daripada ilmu fiqh, dan ada qadar daripada ilmu tasawuf. Maksudnya bukan semua lah, kerana cabang-cabang ilmu tersebut luas, tetapi ada kadar tertentu daripada ilmu akidah, kadar tertentu daripada ilmu fiqh, ilmu fiqh, dan ada kadar tertentu daripada ilmu tasawuf. Jadi ilmu-ilmu tersebut menjadi kewajipan bagi setiap orang muslim. Contohnya ilmu akidah tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu fiqh, ilmu fiqh antaranya ialah solat, bersuci. Dan ilmu tasawuf antaranya ialah berkenaan dengan dosa-dosa hati, dosa-dosa anggota. Jadi itu antara perkara-perkara yang menjadi kefarduan bagi setiap orang muslim untuk menuntut akan dia. Namun di antara ilmu-ilmu ini yang paling penting tidak lain dan tidak bukan ialah ilmu akidah, ilmu tentang keimanan kepada Allah dan Rasul. Karena itu suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Maka jawab baginda Nabi, iman billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata para ulama, berdasarkan kepada hadis ini diketahui bahawasanya ilmu yang paling afdal adalah ilmu tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kerana amal yang paling afdal tadi dalam hadis yang disebut, amal yang paling afdal ialah keimanan kepada Allah dan Rasul. Maka ilmu yang membawa kepada amal yang paling afdal menjadi ilmu yang paling afdal. Jadi ilmu tentang keimanan kepada Allah dan Rasul ini adalah cabang daripada ilmu akidah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu akidah ini Imam Ghazali pernah mengatakan, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maknanya tidak sah ibadah seseorang melainkan setelah dia mengenal yang disembahnya. Jadi pentingnya ilmu akidah ni, ilmu tentang mengenal Tuhan.
Kerana kesan daripada tidak kenal Tuhan menjadikan amal kita tak sah. Kita puasa, kita zakat, ya. Orang yang dia tak kenal Tuhan, contohnya, ya, dia menyangka pada sangkaan dia Tuhan yang disembahnya itu adalah suatu jisim besar, ada kepala, ada tangan, ada kaki, duduk di atas langit sana. Bagi dia itulah Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesuatu yang menyamai Allah, maknanya Allah tidak menyamai segala sesuatu. Allah bukan seperti makhluk, tetapi pada sangkaannya dia menyembah Allah yang sifatnya seumpama makhluk. Jadi kata para ulama, orang ini sebenarnya dia tidak menyembah Allah, tetapi dia menyembah berhala yang dikhayalkannya. Itu apa yang ulama sebutkan. Jadi maknanya kerana kejahilan dia tidak mengenal Tuhan, sampai sedemikian dia menyangka Tuhan itu bersifat seperti makhluk. Lalu dia melakukan solat, berzakat, puasa. Kata para ulama, orang ini tidak sah ibadah ini. Itu sebab Imam Ghazali menyebutkan la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang melainkan setelah dia mengenal yang disembah, yakni Allah. Jadi mengambil kira akan kepentingan ilmu akidah, insya-Allah pada malam ini saya berhasrat untuk membaca atau membahas berkaitan dengan huraian tafsir suratul Ikhlas. Kerana surah ini suatu surah yang pendek, tetapi manfaat ilmunya sangat besar. Kerana dalam surah ini mengandungi ilmu berkaitan tentang sifat ketuhanan yang setiap orang Muslim wajib beriktikad dengannya. Baik tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagai permulaan, suratul Ikhlas merupakan satu surah yang terdiri daripada 4 ayat. Sebab nuzul ayat, sebab nuzul surah ini, pada suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan Yahudi. Mereka meminta kepada Nabi untuk mensifatkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kata mereka, sif dana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan. Dan permintaan mereka ini bukanlah dengan tujuan untuk mereka menghilangkan kejahilan atau menuntut ilmu, tetapi kerana mereka ingin menzahirkan kelingkaran dan kedegilan mereka. Maka ketika itu turunlah surah Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat, iaitu yang pertama, qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Yang kedua, Allahus Samad. Maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya, bahkan selainnya berhajat kepada Allah. Itu makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang terakhir. Maknanya tiada sesuatu yang seumpama atau setara dengan Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ayat yang pertama, dan kita pergi pada ayat yang pertama. Firman Allah, qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Maka difahami daripada ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala mensifatkan zatnya dengan keesaan. Ahad maknanya yang esa. Jadi diketahui dan dipahami daripada ayat ini bahawasanya Allah Ta'ala mensifatkan zatnya dengan keesaan. Dan
keesaan di dalam bahasa Arab wahdaniyah, sifat wahdaniyah, sifat keesaan. Asalnya semua tahu, sebab kita Indonesia ni kita mengaji sifat 20. Sejak kecil kita didedahkan dengan sifat 20. Sifat 20 iaitu merujuk kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tetapi bukan maknanya Allah Ta'ala hanya ada sekadar 20 sifat. Tetapi kata para ulama, 20 sifat tersebut adalah sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Adapun sifat kesempurnaan Allah tidak terhad kepada 20 sahaja, bahkan banyak. Jadi di antara sifat 20 tersebut ialah wahdaniyah, yang bermakna keesaan. Apa makna esa ni? Keesaan yang wahdaniyah. Jadi Imam Abu Hanifah menyebutkan, kata beliau, Inna Allah Ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala esa atau tunggal bukan dari sudut bilangan, tetapi dari sudut bahawasanya tiada sekutu baginya. Kenapa tidak dikatakan dari sudut bilangan? Kerana sesuatu yang boleh dibilang itu adalah jisim, menunjuk kepada makhluk. Contoh dia kata botol ni, dia boleh dibilang satu botol. Jadi ciri-ciri atau sifat sesuatu yang boleh dibilang itu, ianya menerima bahagian. Botol ni boleh dikecilkan lagi juzuk, boleh dikerat menjadi setengah. Sebab satu kita belajar satu bila kita bilang satu, maknanya satu dia gabungan daripada setengah. Setengah campur setengah jadi satu. Adapun Allah Ta'ala bukan jisim, maknanya bukan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya boleh dibilang. Dan itu bila kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan keesaan, maknanya kita menafikan sebarang penentuan Allah Ta'ala dengan selainnya dari segenap aspek, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatan. Jadi zat Allah itu dengan makna, kata ulama, haqiqatullah, hakikat Allah. Bukan maknanya batang tubuh atau jasad, tapi maknanya hakikat Allah. Tiada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Itu makna daripada zat yang dinisbahkan kepada Allah. Adapun disebut zat makhluk, itu merujuk kepada batang tubuh makhluk itu sendiri, jisim makhluk, jasad makhluk itu. Adapun Allah tidak bersifat seperti makhluk. Jadi bila disebut zat Allah, maknanya haqiqatullah. Jadi disucikan Allah Ta'ala dari sebarang penentuan, maknanya dari sebarang persamaan dengan makhluknya, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatan. Perbuatan dengan makna penciptaan oleh Allah, maknanya mengadakan yang mentiadakan. Itu makna daripada perbuatan, bukan dengan makna perbuatan seperti yang kita faham yang dinisbahkan kepada makhluk. Maknanya kalau perbuatan yang dinisbahkan kepada makhluk itu dia merujuk kepada perubahan keadaan makhluk tu. Bila kita kata makhluk tu berlari, maknanya berlaku pergerakan, perubahan dari satu tempat ke tempat lain, dia pergi berjalan bersama, daripada statik kepada berjalan, daripada berjalan kepada berlari, daripada bangun kepada duduk, daripada duduk kepada bangun. Itu merujuk kepada perubahan-perubahan keadaan. Adapun Allah Ta'ala zat yang qadim, wujudnya tidak dimulai dengan ketiadaan, wujudnya tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Jadi sesuatu yang tidak dimulai oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kebinasaan, ia tidak menerima perubahan. Jadi Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan berubah-ubah. Allah qadim, tidak berjalan ke atasnya masa,
tidak wujudnya tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kata para ulama, mengesahkan Allah atau mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah ialah dengan kita menafikan sebarang penentuan Allah Ta'ala dengan selainnya, yakni makhluk dari segenap aspek, sama ada dari sudut dan sifatnya maupun perbuatan. Dari sudut sifatnya, menafikan penentuan Allah Ta'ala dari sudut sifatnya, termasuklah kita apa yang disebut tadi, iaitu menafikan bahawasanya Allah Ta'ala zat yang berjuzuk, boleh dibilang. Jadi kata para ulama, kita menafikan bahawasanya Allah zat yang berjuzuk. Jadi zat yang berjuzuk ni maknanya adalah zat yang menerima bahagi. Tidaklah sesuatu itu menerima bahagi atau boleh dikecilkan, maksudnya juzuk-juzuk. Maksudnya diri dia itu adalah gabungan daripada juzuk-juzuk kecil menjadi satu jisim. Itu sifat diri makhluk. Jadi kita nafikan Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang bersifat dengan berjuzuk. Maknanya bila kita menafikan Allah Ta'ala adalah kita menafikan Allah Ta'ala zat yang berjuzuk, maksudnya ada bahagian-bahagian daripada zatnya, maknanya secara tidak langsung kita menafikan bahawasanya Allah Ta'ala zatnya adalah jisim. Jisim ni diri kita, diri kita seperti zat kita, zat meja ni, kipas, dinding dan sebagainya. Tapi yang kita tengok di sekeliling kita ni, itu kita panggil sebagai jisim katif, iaitu jisim yang kasar. Ada satu jenis jisim lagi, iaitu jisim latif. Jisim latif, jisim halus. Itu merujuk kepada zat malaikat, jin, syaitan. Ini jisim-jisim yang halus. Termasuklah cahaya itu adalah daripada jenis jisim juga. Angin pun jisim juga. Jadi sifat jisim ni sama ada jisim latif atau jisim katif. Kedua-dua jenis jisim ini ciri dia ialah menerima bahagi, berjuzuk. Contohnya diri kita ada bahagian-bahagian diri yang kita panggil sebagai anggota. Ada bahagian kepala, bahagian tangan, bahagian kaki. Meja pun sama, ada bahagian atas, bahagian bawah. Dan itulah semua jisim-jisim. Termasuklah jisim latif seperti malaikat. Itu sebab dalam hadis warid dalam hadis bahawasanya malaikat ni Nabi diperlihatkan rupanya yang asli, ya. Malaikat Jibril, Nabi nampak malaikat Jibril ni satu jisim yang besar. Malaikat Jibril besar, ya. Ada sayap. Itu maknanya malaikat jisim lah. Maksudnya ada saiz berjisim, kemudian ada sayap. Itu bahagian, ada bahagian ada anggota, ada bahagian diri, ada bahagian pada tubuhnya yang makan sayap, ada kepala, itu anggota. Itu juga cahaya walaupun kita tak sebut kepala apa, tapi dia ada bahagian-bahagian dia. Cahaya dia ada hujung tertentu. Dia menerima bahagi juga. Cahaya ni dia pembahagian dia itu berdasarkan kepada dia punya di mana dia dibataskan. Macam ruangan ni kita ada dinding, jadi cahaya tak dapat menembusi itu. Dia terbatas kepada perkara yang dia dibataskan dengannya. Seperti dinding, benda yang kata pejal, benda pejal dia tak dapat tembusi. Jadi dia punya batas tu dekat hujung, maksudnya dia menerima bahagi, boleh dipecah-pecahkan. Begitu juga angin itu sama. Itu jisim juga. Lagi satu antara ciri jisim juga ialah bersaiz. Ada saiz. Jadi semua yang disebut tu ada saiz-saiz tertentu. Cahaya pun sama, angin pun sama. Maknanya dia mengambil ruang. Kalau cahaya tu
udara tu ada saiz dia, boleh diukur sepanjang dia. Maksudnya semua ni jisim-jisim ni ada saiz, ada boleh menerima bahagi. Kemudian lagi ciri jisim mengambil ruang. Jadi diri makhluk ni yang berjisim ni tidaklah dia wujud melainkan dengan mengambil ruang. Jadi kita berhajat kepada ruang untuk kita wujud. Adapun Allah Ta'ala yang menciptakan ruang, yang menciptakan tempat, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada ruang. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi apa yang disebutkan tadi iaitu penafian bahawasanya Allah Ta'ala adalah jisim. Ini telah disyaratkan oleh Al-Imam Al-Tahawi yang beliau merupakan salah seorang ulama salaf. Bila disebut ulama salaf, iaitu ulama yang hidup dalam sekitar 300 tahun Hijriah yang pertama, 300 tahun Hijrah yang pertama ataupun 3 kurun Hijrah yang pertama. Jadi beliau menyebutkan Ta'ala anillah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihi al-jihad situ kasairil mubtada'at. Yang maknanya ialah Maha suci Allah Ta'ala dari disifati dengan hudud. Hudud ini maknanya ada batas-batas tertentu, maknanya menafikan Allah Ta'ala bersaiz. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari disifati dengan ghayat. Ghayat maknanya penghujung-penghujung tertentu. Sama juga lah lebih kurang macam hudud tadi, maknanya menafikan bahawasanya Allah Ta'ala dan bersaiz. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari disifati dengan arkan. Arkan maknanya sisi-sisi tertentu. Seperti kita lah ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, bawah dan sebagainya. Adapun Allah Ta'ala tidak bersifati dengan sisi-sisi tertentu. Maknanya ada juzuk-juzuk tertentu lah. Sesuatu yang ada sisi-sisi tertentu, maknanya pada diri dia ada juzuk-juzuk tertentu. Adapun Allah Ta'ala bukan diri, bukan jisim, maka Allah tidak bersifati dengan perkara-perkara tadi. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari bersifati dengan a'dha. A'dha ialah anggota. Apa makna anggota? Anggota ialah bahagian tubuh. Seperti kita ni lah, ada bahagian tubuh, kepala, ada tangan, kaki. Allah tidak seperti kita, tidak bersifati dengan beranggota, ada kepala, kaki, tangan. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dan bersifati dengan adawat. Adawat maknanya adawat maknanya anggota-anggota kecil seperti kuku, gigi. Itu pun merujuk kepada bahagian tubuh juga. Lagi kata beliau, la tahwihi al-jihad sittu kasairil mubtada'at. Tidak meliputi akan dia oleh arah yang enam sebagaimana sekalian makhluknya. Maknanya Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Makhluk ni kita semua diliputi oleh arah yang enam. Arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Adapun Allah Ta'ala yang menciptakan arah, Allah tidak meliputi oleh arah. Allah tidak bergabung dengan makhluknya. Jadi bila kita kata Allah tidak diliputi oleh arah sebagaimana sekalian makhluknya, yang tadi beliau sebutkan arah yang enam, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi Allah tidak diliputi oleh arah yang enam ni sebagaimana sekalian makhluk. Maknanya di sini faham kita, Allah Ta'ala tidak diliputi oleh ruang. Kerana yang dimaksudkan dengan arah itu, bila kita kata diliputi oleh arah, maknanya diliputi oleh ruang. Sesuatu itu tidak dikatakan ia diliputi oleh arah, melainkan ia mengambil ruang. Diliputi oleh ruang, mengambil ruang. Maka ternafilah bahawasanya Allah bertempat. Kerana makna daripada tempat ialah ruang kosong yang diisi oleh sesuatu yang bersaiz.
Itu makna dari tempat ruang kosong yang diisi oleh sesuatu yang bersaiz. Adapun Allah Ta'ala wujudnya tidak berhajat kepada ruang. Allah tidak mengambil manfaat daripada ruang untuk menempatkan zatnya pada ruang. Maka Allah Ta'ala, dan kata ulama, Allah mawjudun bila makan. Allah wujud tanpa bertempat. Sebab itu Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagaimana yang dia berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farq Bain Al-Firaq, kata beliau, kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ma 'alaihi kana. Allah Ta'ala sedia ada sebelum sedia ada, sedangkan tempat belum ada. Setelah dan kini Allah Ta'ala sedia ada sebagaimana sedia adanya dia. Maknanya bagaimana apa yang kita faham dari situ, daripada kalam tersebut, faham kita bahawasanya Allah Ta'ala tidak berubah keadaannya. Allah qadim. Sebelum Allah mencipta, Allah sedia ada. Sebelum terciptanya tempat dan sebagainya, sebelum terciptanya tempat, Allah tidak dikatakan bertempat. Sebelum diciptakan ruang, Allah tidak dikatakan mengambil ruang. Maka setelah terciptanya perkara-perkara tersebut, sebagaimana sedia adanya Allah, sedangkan makhluk satu pun belum ada, Allah Ta'ala sahaja yang sedia ada. Maka setelah terciptanya segala perkara tersebut, maka hal keadaan Allah tidak berubah. Hal keadaan Allah sebagaimana sedia adanya dia, tidak berubah, tidak disifatkan dengan bertempat, tidak disifatkan dengan mengambil ruang, maka tidak disifatkan dengan berada di arah atas, di arah bawah, di arah depan, di arah belakang atau sebagainya. Baik, itu salah satu makna daripada makna kita menafikan penyekutuan Allah Ta'ala dari sudut zatnya. Lagi kata para ulama, kita juga menafikan bahawasanya zat Allah Ta'ala seumpama zat makhluk. Jadi Allah Ta'ala sebagaimana kita sebutkan, Allah zat yang qadim, iaitu zat yang wujudnya tidak dimulai ketiadaan. Adapun selain daripada Allah, itu semua hadis. Kata para ulama, ma siwallah makhlukun wa kullu makhlukin hadithun. Segala tiap-tiap sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, maknanya yang diciptakan. Dan setiap makhluk adalah hadith, maknanya bermula dengan ketiadaan. Asalnya tak ada, kemudian jadi ada, kerana Allah yang menciptakan, Allah yang mengeluarkannya daripada ketiadaan menjadi ada. Maka ternafilah dakwaan sebahagian golongan yang mengatakan bahawasanya ada selain Allah yang qadim. Ada yang sebahagian golongan yang mereka mengatakan selain Tuhan ada zat yang qadim. Itu mereka kata alam qalbi, itu alam di atas. Ini pandangan falsafah sesat. Ada sebahagian mereka kata alam qalbi itu alam yang di atas, pewujudannya sedia ada sebagaimana wujudnya Tuhan. Jadi ini tidak benar. Ternafilah kerana segala tiap-tiap sesuatu selain Allah itu hadis, maknanya wujudnya dimulai dengan ketiadaan. Asalnya tak ada, baru jadi ada. Okey, baik. Seterusnya ialah kita menafikan sebarang penentuan Allah Ta'ala dengan selainnya dari sudut sifatnya. Kata para ulama, makna kita menafikan penentuan Allah Ta'ala dengan selainnya dari sudut sifat, termasuklah kita menafikan bahawasanya setiap sifat Allah yang sejenis berbilang. Sifat Allah berbilang, yang sebagaimana kita sebut tadi, ada sifat 20 yang wajib kita ketahui, tetapi
sifat Allah bukan terbatas pada 20, lebih daripada 20. Bahkan banyak sifat kesempurnaan Allah, banyak bukan sekadar 20 sifat. Tetapi setiap sifat yang sejenis tidak berbilang. Contohnya, kita tak kata sifat kudrah Allah ada 2, ada 3 atau lebih. Kita tak kata sifat ilmu Allah ada 2, ada 3 atau lebih. Kerana berbilang sifat yang sejenis membawa makna kelemahan. Contohnya, kita ni makhluk, kita ni lemah. Sebab kita punya kudrah memerlukan sokongan. Kita tak cukup dengan satu kudrah, sebab kudrah kita tak sempurna. Contohnya, kita ada kudrah pada tangan. Jadi kita bila nak buat kerja tu, kita berhajat kepada sokongan kudrah pada kaki. Nak bina rumah contohnya, kalau kaki lumpuh, tangan dia yang ada kudrat, tak dapat juga. Kalau tangan lumpuh, kakinya ada kudrat, tak dapat juga nak menggunakan kerja. Jadi kudrah kita yang berbagai ni saling sokong menyokong, saling support, menyapot untuk kita melakukan sesuatu. Adapun Allah Ta'ala setiap sifatnya sempurna, maka tidak berhajat kepada sifat sokongan, tak berhajat lagi kepada kudrah yang kedua. Itulah sifat-sifat Allah yang lain tidak berhajat kepada sifat sokongan untuk menyempurnakan fungsinya. Dan itu setiap sifat Allah tidak berbilang. Kita tak kata sifat kudrah Allah ada 2, ada 3 atau ada 4 dan sebagainya. Itu juga sifat-sifat Allah yang lain. Dan termasuklah kita menafikan penentuan Allah Ta'ala dari sudut sifat, ialah dengan kita menafikan bahawasanya hal keadaan sifat Allah berbagai. Sebagaimana kita, keadaan sifat kita berbagai. Contohnya, sifat ilmu kita. Ketika dilahirkan, kita jahil. Kemudian seiring berjalan masa, kita mula mengenal perkara-perkara di sekeliling kita. Dah tahu kenal ibu ayah, dah kenal dah tengok perkataan sekeliling, makan, minum, nasi, air dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya masa, dah pandai membaca, lagi dah makin besar lagi, dah pandai mengira dan begitulah seterusnya. Kemudian bila dia tak mengulang kaji, contohnya dia ada ilmu, lupa, jadi berkurang, tadi bertambah, kemudian berkurang, kemudian boleh bertambah balik, ulang kaji, kemudian bertambah balik ilmu. Kemudian bila dah tua, ada sebahagian orang kena penyakit nyanyuk, hilang sebahagian ilmu daripada diri dia. Jadi itu sifat makhluk ni tidak sempurna, berkurang dan bertambah. Adapun Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah dan selainnya sedia sempurna, tidak berkurang dan tidak bertambah. Okey, baik. Itu dari sudut sifat. Seterusnya, kita juga mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah, termasuklah menafikan sebarang penentuan Allah Ta'ala dengan selainnya dari sudut af'al, iaitu perbuatan Allah. Perbuatan Allah di sini sebagaimana yang disebutkan tadi, bukan dengan makna perubahan keadaan seperti perbuatan yang dinisbahkan kepada makhluk, tetapi adalah penciptaan. Jadi bila kita sebut kita menafikan sebarang penentuan Allah Ta'ala dari sudut perbuatan, maknanya kita menafikan bahawasanya Allah Ta'ala bekerjasama dengan makhluknya untuk mencipta sesuatu. Contohnya kita menafikan bahawasanya alam ini Allah ciptakan dengan kerjasama malaikat. Kita menafikan Allah tidak berhajat kepada makhluknya, Allah tidak berhajat kepada bantuan malaikat atau selainnya. Allah berfirman, Inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah, sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Sekalian alam ini maknanya Allah, apa yang selain Allah, iaitu makhluk. Jadi Allah tidak berhajat kepada selainnya untuk Allah mentakdir alam ini, untuk Allah mencipta. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan
Allah mencipta malaikat untuk membantu Allah. Allah tidak menjadikan malaikat untuk membantunya, untuk menjadi penolong atau pembantu. Tetapi Allah menciptakan malaikat untuk menzahirkan kekuasaannya. Itu juga makhluk yang lain seperti arasy. Allah tidak menciptakan arasy untuk Allah mengambil manfaat dengan mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Tidak. Tetapi sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, innallaha khalaqal 'arsy lam yadhharu bi qudratihi lam yattakhidhu makanan bi dzatihi. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Itu apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi faham kita di sini bahwasanya segala makna, segala ungkapan atau perkataan yang membawa makna keberhajatan Allah kepada selainnya atau Allah memanfaatkan selainnya, makna-makna sedemikian dinafikan dari Allah Ta'ala. Dan seterusnya, makna mengesakan Allah dari sudut perbuatan juga ialah kita menafikan bahawasanya ada sesuatu selain Allah yang berupaya mencipta sebagaimana penciptaan oleh Allah. Allah mencipta dengan makna ikhrajul adami ila al-wujud, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Jadi tiada sesuatu selain Allah yang berupaya menjadikan ada sesuatu yang tak ada, mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan menjadi ada. Allah Ta'ala sahaja, Allah sahaja yang mampu mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan menjadi ada. Jadi faham kita di sini bahawasanya makhluk ini tidak mencipta. Ubat tidak mencipta kesembuhan, api tidak mencipta kebakaran, pisau tidak mencipta pemotongan. Sebab itu ada orang dia makan ubat tapi tak sihat, ada yang makan ubat sihat. Kerana yang menciptakan sesuatu daripada tiada menjadi ada hanya Allah Ta'ala. Sama juga api. Di bagian bawah ialah dengan kita antaranya ialah kita menafikan bahawasanya ada selain Allah yang berupaya mencipta sebagaimana penciptaan oleh Allah. Allah mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Tiada makhluk atau tiada selain Allah yang berupaya mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Jadi bila kita kata api membakar atau ubat menyihatkan, itu bukan makna ubat tu yang mencipta atau menjadi ada kesihatan tu, tetapi ubat hanya sekadar sebab sahaja. Hanya sekadar sebab, begitu saja. Begitu juga api. Api tidak mencipta kebakaran. Api tidak mencipta kebakaran, tapi hanya sebagai sebab kepada kebakaran. Kerana itu dalam kisah dan dalam kisah Nabi Ibrahim, walaupun baginda dibakar, tetapi baginda tidak walaupun baginda dimasukkan di dalam api, tetapi baginda tidak terbakar. Kerana bukan api yang menciptakan kebakaran, Allah yang menciptakan kebakaran. Jadi walaupun baginda dimasukkan ke dalam api, tetapi kerana Allah tidak menciptakan kebakaran, bahkan Allah menciptakan pula kedinginan pada api tersebut. Jadi Nabi Ibrahim masuk dalam api tersebut tanpa ada rasa panas. Tak ada rasa panas saja. Jadi ini semua cuma perkara di dunia ni, di alam ini, sama ada diri makhluk ataupun perbuatan makhluk itu dengan ciptaan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, yang maknanya Allah menciptakan kamu dan segala yang kamu perbuat.
Maknanya bukan saja diri makhluk, bahkan perbuatan makhluk juga adalah dengan ciptaan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala kita sebut sebagai yang memiliki sifat ilahiyah, iaitu sifat ketuhanan, iaitu al-qudrah 'ala al-ikhtira'. Al-qudrah 'ala al-ikhtira'. Al-qudrah 'ala al-ikhtira' maknanya kemampuan untuk mencipta, dengan makna tadi yang disebut tadi, mengeluarkan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selesai huraian ayat pertama dari suratul Ikhlas. Ada 3 lagi. Kalau saya ada rezeki yang mengisi kosongan ini, saya sambung ayat seterusnya. Ada pilihan, tidak apapun, alhamdulillah kita telah memanfaatkan masa kosong ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ia merupakan satu majlis yang diberkati. Jadi kesimpulan daripada ayat yang pertama, faham kita bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan keesaan atau wahdaniyah, dan makna daripada sifat keesaan maknanya disucikan Allah Ta'ala dari sebarang penyentuhan dengan selainnya dari segenap aspek, sama ada dari sudut zat-zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.